الحمد لله القائل يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada yakni kitab Allah, yakni Al-Quran dan yakni As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik yakni bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan menguraikan tajuk syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam. Pengutusan baginda bukan sahaja untuk tujuan kehidupan manusia di dunia, bahkan meliputi juga kehidupan manusia di akhirat. Hal ini kerana dalam menghadapi suasana alam akhirat yang penuh dengan kebimbangan dan ketakutan, ketika itu kita amat memerlukan pertolongan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan yang dimaksudkan ialah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi dalam surah Taha ayat 109 yang bermaksud, pada hari itu tidak berfaedah syafaat, yakni dari dan kepada sesiapa pun kecuali dari orang yang diizinkan oleh Allah yang melimpah-limpah rahmatnya dan kepada orang yang diridai perkataannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syafaat merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diberikan keistimewaan untuk memberi syafaat bagi memenuhi hajat atau melepaskan manusia daripada kesusahan dan juga kesengsaraan. Syafaat juga bermaksud
kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menolong umatnya di padang mahsyar. Di akhirat kelak umat manusia akan dibangkitkan dan dihimpunkan di padang mahsyar untuk menghadapi perbicaraan dan timbangan amalan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Memandangkan amalan yang kita lakukan ketika hidup di dunia banyak kekurangan dan juga kecuaian, serta kita tidak terlepas daripada melakukan dosa, maka sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sememangnya kita sangat memerlukan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menolong kita menghadapi hari hisab dan juga timbangan di akhirat kelak. Antara syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah syafaat yang disebut sebagai syafaat agung, yaitu syafaat untuk seluruh makhluk di padang mahsyar. Syafaat ini hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan manusia daripada sebarang bentuk kesengsaraan di padang mahsyar. Syafaat baginda juga akan diberikan kepada golongan orang yang beriman, yaitu mereka akan memasuki syurga tanpa hisab, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, telah diperlihatkan beberapa umat kepadaku, maka aku melihat seorang nabi diikuti bersama satu orang, seorang nabi bersama dua orang, seorang nabi bersama sekelompok orang, dan seorang nabi tanpa seorang pun bersamanya. Lalu tiba-tiba dilihatkan kepadaku sekumpulan manusia yang ramai memenuhi ufuk. Aku berharap mereka adalah umatku. Namun dikatakan padaku, ini adalah Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya. Lalu dikatakan pula kepadaku, tapi lihatlah di hujung sebelah sana. Ternyata aku melihat ada sekumpulan orang yang sangat banyak. Kemudian dikatakan lagi padaku, lihat juga di sebelah sana. Ternyata aku juga melihat ada sekumpulan orang yang sangat ramai lagi. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan memasuki syurga tanpa hisab. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya syafaat lain yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah baginda akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengeluarkan umatnya yang berdosa daripada neraka dan meninggikan darjat para penghuni syurga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka kerana syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka masuk surga dan mereka diberi nama bekas penghuni neraka Jahannam. Oleh hal yang demikian, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara cara untuk kita memperolehi syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita hendaklah berusaha meningkatkan keimanan dengan sentiasa mentaati ajaran
yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini demikian kerana sesiapa yang mentaati baginda berarti dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita hendaklah sentiasa memperbanyakkan amalan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana berselawat kepada baginda merupakan salah satu bukti kecintaan dan keimanan seseorang itu kepada baginda dan akan membantu kita untuk memperoleh syafaat di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jika hari kiamat tiba, maka aku diberi syafaat. Lantas aku berkata, wahai Tuhanku, tolong masukkanlah ke dalam syurga sesiapa saja yang dalam hatinya masih ada iman, walaupun sebesar sebiji sawi. Lantas mereka pun masuk. Kemudian aku berkata, masukkanlah dalam syurga sesiapa saja yang dalam hatinya ada iman, sekalipun dalam tingkatan yang paling rendah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru sebagai rumusan untuk mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar ingin mengingatkan kepada jamaah sekalian bahawa kita tidak dapat menentukan nasib kita di akhirat kelak. Di padang mahsyar nanti, semua manusia akan melalui perbicaraan, disoal satu persatu perbuatan kita ketika hidup di dunia, sama ada yang nyata mahupun yang sulit dan tersembunyi. Oleh itu, kita amat memerlukan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menolong kita. Kerana syafaat baginda merupakan pertolongan yang paling besar di akhirat kelak. Marilah kita mempersiapkan diri dengan memperbanyakkan amalan yang boleh mendatangkan syafaat kepada kita. Semoga kita semua tergolong dalam kalangan golongan yang memperolehi syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 255, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Yang bermaksud, yang memiliki segala yang ada di langit dan yang di bumi, tiada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat, yakni pertolongan, di sisinya melainkan dengan izinnya.